Assalamualaikum. Nama saya Haida binti Misnon dan saya daripada Fakulti FHPK, iaitu kos Keusahawanan Hospitality. Salam kemerdekaan yang ke-63 saya ucapkan dan terima kasih juga kepada pihak PRS yang memberi peluang saya sendiri untuk menyertai program UMAX. Tajuk saya pada hari ini ialah usahawan online. Apa tu usahawan online? Kat sini saya nak menjuruskan lebih kepada apakah itu usahawan online dan juga macam mana nak jadi usahawan online. Korang pun tahu sekarang majoriti semua rakyat Malaysia menggunakan handphone, menggunakan gadget, dan saya rasa hampir semua orang ada Facebook kan sekarang. So, diorang boleh menjalankan perniagaan kat mana-mana platform sahaja dan kat mana saja diorang berada, asalkan ada gadget dan ada line. Betul tak? Saya pilih tajuk ni sebab yelah sekarang seiring dengan masa kini semua orang guna media sosial, semua orang menggunakan gadget. So, ini adalah peluang yang sangat besar kepada mereka yang ingin menjalankan perniagaan di atas talian untuk mendapatkan pelanggan dengan lebih ramai sekali. Atas talian, korang tahu tak apa tu usahawan atas talian? Usahawan atas talian tu adalah seorang yang menjalankan perniagaan secara proaktif dan berani menanggung risiko hanya di atas talian sahaja. Menggunakan atas talian, apa pula atas talian? Kita menggunakan banyak platform, menggunakan website, media sosial. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, selain tu WeChat, dan Twitter, Facebook dan sebagainya. Tapi yang kita seperti dalam kajian yang ditunjukkan, menggunakan platform Facebook dan Instagram mempunyai rating tertinggi di mana lebih banyak audien yang digunakan oleh orang sekitar untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan. Apa yang perlu ada kalau nak jadi usahawan secara atas talian ni? Firstly, korang kena ada gadget dan line yang sangat kuat. Tak semestinya terlalu kuat, at least kuat pun okay, quite good juga. Kalau tak ada gadget, macam mana nak jalankan perniagaan kan? Pertama sekali, macam mana nak jadi usahawan atas talian ialah poin yang kedua yang paling penting sekali adalah mindset. Macam mana nak bina mindset? Korang kena sentiasa positif. Walaupun tak ada customer yang datang, korang kena sentiasa positif dan sentiasa proaktif dan fikir macam mana nak kembangkan business you all. Sekarang ni ramai orang tak takut pun kalau dah ambil stok banyak-banyak, tak takut pun. Ramai orang takut tak habis benda tu. Tapi kita ada banyak sangat cara macam mana nak habiskan barang kita. Sebab kita gunakan media sosial, menggunakan medium atas talian, dia berbentuk worldwide, seluruh dunia. So, banyak lagi, kita ada 39 juta rakyat Malaysia sendiri untuk kita manfaatkan untuk beli barang kita. Tapi menggunakan cara dan platform yang betul lah. Kalau platform yang salah, mindset yang betul ni sebenarnya skill. Kita latih diri kita sendiri untuk macam mana nak latih minda kita supaya sentiasa okey dengan apa segala keadaan sekalipun. Mindset ni sangat penting kalau macam mana, sebab kita tahu sendiri bisnes atas talian, bisnes konvensional sekalipun, ciri-ciri yang perlu ada sebagai seorang usahawan kenalah sentiasa proaktif, aktif juga dan berani menanggung risiko, pandai menyelesaikan masalah dan sentiasa bergerak untuk mengembangkan perniagaannya. Mindset ni adalah membawa poin saya ke seterusnya, iaitu Big Why. Majoriti perniagaan, ahli-ahli perniagaan dan usahawan masa kini tak ada Big Why. Apa tu Big Why? Ramai orang sibuk terkejarkan duit sampai lupa apa yang perlu ada pada usahawan untuk menarik minat dan customer tu akan repeat semula beli barang kat kita. Big Why. Big Why tu adalah contohnya saya nak menjalankan perniagaan untuk dapatkan wang, yes. Tapi nak tolong mak ayah bawa pergi haji ke, boleh melancong ke sana sini, boleh tolong lebih ramai orang. Tapi orang asyik fikir point nak dapat duit je. Kalau kita ada Big Why, kita tahu tujuan kita, apa yang kita nak dan apa yang perlu kita ada supaya kita terus sentiasa maju, dan walaupun ada masalah sekalipun korang tetap fokus pada Big Why korang. Sebab korang ada tujuan. Big Why tu dia macam tujuan. Apa korang buat semua ni? Apa yang
itu memang dah terlatih dalam diri you all. Bila tak ada big why, you akan macam cepat ngeluh, malas, awak macam tak tahulah macam mana nak teruskan bisnes. Sebab tak ada big why. Kalau you ada big why, semuanya berjalan dengan lancar. Okay. Poin yang seterusnya ialah tak ada mentor. Okay, ramai orang cakap takut nak invest untuk upah mentor. Mentor ni siapa? Tak semestinya Najib Asadar, Dr. Azizan Osman. Okay. Kita mentor ialah orang yang lebih berpengalaman dalam bisnes, yang tahu selok belok bisnes, yang boleh ajar you macam mana you nak run bisnes untuk selesaikan segala masalah you. Itu adalah mentor. Okay. Kita kena beranilah untuk berguru. Jangan takut, macam jangan terasa bodoh kalau nak berguru dengan siapa-siapa. Okay. Kalau you berani untuk berguru dengan siapa-siapa yang lebih berpengalaman, InsyaAllah bisnes you akan jalan dengan teratur. Siapa mentor yang kita patut pilih? Okay. Yang terdekat saya boleh ambil contoh ialah leader you all. Contohnya kalau awak sendiri join business, dropship contohnya paling bawah. Siapa leader you? Okay, leader you akan ajar macam mana you nak run business, macam mana cara promoting, cara promote tu sendiri, copywriting. Benda tu sangat penting, sangat berkait. Macam mana nak layan service customer. Ramai orang boleh menjual, yes. Ramai orang boleh menjual, tapi tak ramai orang yang pandai service customer. Service customer ni penting bagi orang nak repeat order dengan korang. Betul tak? Contohnya ada orang produk yang sama bagus, harga yang sama juga, harga yang murah, tapi you tak pandai service customer. Mestilah orang pilih kat orang lain yang lebih pandai layan dia. Kenapa nak pilih orang yang tak pandai layan dia, sedangkan ada orang yang lebih baik untuk layan dia? Kalau tanya, jawab dengan elok, penjelasan, jangan merungut dengan customer. Itu benda tu, customer ni, yes, customer is always right. Saya pegang benda tu juga. Tapi tak semesti customer betul. Tapi selagi benda tu macam okay, why not kita layankan je apa yang customer nak. Sebab dia yang beli barang kita. Dia adalah point potensi kita untuk terus ke depan lah. Okay. Dan you all sentiasa kena macam mindset grow. Berfikir you tak semestinya yang dropship je. No, kita kena sentiasa fikir daripada dropship lah you belajar jadi agent. Dengan adanya pengalaman you sebagai dropship, you boleh jadi agent. Dengan adanya jadi agent, you boleh jadi stokis dan seterusnya. Mindset macam ni lah yang perlu ada sebab dia nak bagi kita lebih grow dalam bisnes. Tak semesti takut lama, takat tu je bisnes kita. Bosan lah kan. Okay, saya nak jelaskan kenapa kita perlu ada mentor. Okay, tak ada mentor ni ibarat je lah korang macam tak tahu tau. Kita memang ada banyak ilmu yang kita boleh cari dekat online, dekat internet, dekat YouTube. Kat mana-mana je korang boleh dapat ilmu tu. Tapi korang tak tahu mana satu ilmu yang betul-betul berkesan dan sesuai dengan keadaan you all sekarang. Betul tak? Okay. Kalau dengan ada yang mentor, dia perniagaan ni ibarat puzzle lah saya katakan. Macam you kena susun satu-satu setiap puzzle tu. Tapi you all tak tahu kat mana arah puzzle tu patut berada. Betul tak? Bila you macam ada mentor, dia akan singkatkan lagi masa you all. Okay, puzzle tu kat situ. So, you jimat masa, jimat duit kan? Betul tak? Masa itu emas sebenarnya. So, pilihlah mentor yang betul. Okay, dah sampai kepada poin penghujungnya, iaitu kita berserahlah kepada Allah. Kenapa saya cakap macam tu? Segala usaha korang, segala perancangan korang, tak kira lah mentor hebat mana pun, pengetahuan hebat mana pun yang korang ada, strategi marketing yang hebat mana pun yang korang pegang, kalau Allah tak izinkan korang untuk berjaya dalam perniagaan, so takkan dapat lah. So keredaan Allah ni penting. Saya cakap sekadar perkongsian dan saya juga menuju ke arah tu juga, dan menuju ke arah semua tu juga. Okay. Pertama sekali, korang kena memang betul-betul jaga solat, jaga waktu solat. Ramai orang boleh solat. Ya, saya percaya semua orang boleh solat. Tapi tak ramai orang yang boleh jaga waktu solat. Sampai azan tu teruslah solat. Betul tak? Okay, and then solat sunat jangan lupa. Yang paling penting solat tahajud dengan solat subuh tu memang kena waktu, memang
kena jaga betul lah, pembuka rezeki. Macam tu. Habis dah saya punya tips macam mana nak jadi usahawan. Okay. Dan saya harap semua golongan, tak kira lah belia dan semua golongan masyarakat, jomlah sama-sama kita menjalankan perniagaan dengan cara yang betul supaya kita tak melakukan kesilapan. Saya berharap semua golongan anak muda, tak kira lah golongan muda atau tua, jom sama-sama kita mulakan bisnes. Tak kira lah daripada bawah sekalipun, jangan malu berbisnes. Okay? Dan selain itu, kalau korang berbisnes, selain itu dapat mengukuhkan ekonomi Malaysia, selain itu melahirkan masyarakat yang berdaya saing. Okay, bye. Terima kasih.